Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih secara bersama majlis yang bersuara Tuan Haji Amran Ahmad, Presiden KSKM Pekat Kebangsaan Semenanjung Malaysia. Saya berdapat pingat Pangkuan Negara kepada seorang Presiden Kesatuan. Secara fahami Timbalan Presiden KSKM, sahabat saya, pegawai TDK Puan Lok Yepeng, Sisa Agong, Sadina Namat, Timas Agong 1, Selamat Balum, Timas Agong 2, Sisa Agong KSKM, Serah Sari Maklub, barisan-barisan Majlis Tertinggi KSKM, para perwakilan, tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam KPEX, kebajikan dipelihara, produktiviti dipertingkatkan, salam perjuangan. Alhamdulillah, saya pihak KPEX ucap terima kasih di atas jemputan penghargaan untuk merasmikan Masyarakat Agung Tuan-tuan pada pagi ini dengan cemerlangnya, dengan jayanya KSKM menjelang 2013-2016 nanti. Kita harap ini sebagai badan kesatuan sekerja wajib untuk mengadakan persidangan sama ada 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Kita mengimbas kembali perjuangan KPI pemimpin agar kesatuan ini sentiasa unggul, sentiasa disegani, dirahmati dan digerun oleh pihak mana-mana yang terlibat. Kita sebagai pemimpin pekerja ini tak kiralah sama ada peringkat negeri, peringkat kebangsaan, kan, perjuangan tetap dalam sanubari kita. Kesatuan sekerja bukan platform nak mencari kekayaan, nak mencari kesenangan ataupun nak naik pangkat. Sebagai pemimpin pekerja adalah ini dipilih oleh ahli-ahli kita yang mana mempunyai harapan memperjuangkan kebajikan pekerja, hak pekerja, pertikaian pekerja, semua aspek di dalam union. Union hari ini, KPEX khasnya hari ini bukan KPEX zaman 70-an, 80-an, 90-an. Jauh beza di zaman itu. Saya lama dalam KPEX, 40 tahun sebagai dalam kesatuan sekerja, baik mahu berperingkat-peringkat pemimpin, berperingkat presiden kita harungi dan banyak transformasi dalam perkara ini. Amat jauh sekali. Pemimpin KPEX yang 11 orang terdahulu dia lain corak perjuangan dia. Saya pemimpin KPEX yang ke-12 yang paling lama memimpin KPEX hari ini, 7 tahun sebulan 25 hari ini menjelang 19 Disember nanti saya akan meninggalkan KPEX tanpa bertanding. Nak bertanding boleh lagi, kan? Tapi jangan paksa diri, jangan syok sendiri. Sampai masa kita berundur. Nak sambung pun boleh. 2 tahun, 3 tahun lagi boleh sambung. Majikan saya anytime. Itu pun nak sambung ni. Walaupun tak jadi presiden KPEX, nak sambung saya untuk nak bekerja di GPM mungkin ini bab-bab lain. Tapi tengoklah, saya sedang memikirkan sambung tak sambung. Kan? Sebab kita ada agenda lain, ada perkara lain, perlu kita lebih tengok macam mana. KPEX harus unggul. KPEX harus bergerak lebih jauh. KPEX hari ini bukan jauh beza. Kan? Kesatuan KSM adalah salah satu kesatuan yang bergabung dengan KPEX. Banyak perkara. Presiden Sisa Agong yang rapat dengan KPEX. Kan? Kalau presiden boleh datang merasmikan Masyarakat Agung Kesatuan, maknanya dia rapatlah dengan KPEX. Bukan semua kesatuan boleh membuat presiden paparai KPEX ada Masyarakat Agung. Ada. Kan? Macam mana how dia punya engagement, rapat dia dalam konsep perjuangan. Jangan, kita tidak ada malang dalam perjuangan. Tidak ada kecewa dalam perjuangan. Kan? Itu sudah pasti. Kan? Saya memegang KPEX ni, dahulu dia, kalau kita habis alih KPEX ni, zaman saya mengambil alih KPEX ni, 26 Oktober 2006, begitu segala-gala dia kita tak ada apa-apa. Kan? Pejabat pun teruk, duit tak ada,
Kesatuan pun banyak masalah. Kan? Musyawarah Kongres KPEK banyak masalah. Pemimpin KPEK pun banyak masalah. Kongres pun. Kan? Hari ini kita transform. Cara kepimpinan, cara kita bergerak, cara kita engagement, cara kita bertindak, cara kita bersuara. Itu sebab hari ini hampir 35 perkara telah selesai dalam perjuangan kita. 35 perkara. Kalau kita tengok, termasuk 27 perkiran yang telah dikeluarkan baru-baru ini. Dalam sedar tak sedar. Tidak ada malang dalam perjuangan. Semalam saya dengan KPPA, ni semua berbalik pada Penang ni. Walaupun kan ini berlaku penambahbaikan grade, kita belum sampai, tak boleh sebut malang, tak boleh sebut kecewa. Kalau saya sebut kecewa, habislah KPEK. Tidak boleh. Union kita bukan orang politik. Orang politik lain. Dia nak cari pengaruh, nak cari kekuatan untuk memantapkan dirinya tu. Kita lain. Saya jadi presiden, saya bukan presiden yang bijak pandai. Saya bukan master, saya bukan ada diploma, saya bukan ada sijil. Saya hanya daripada buruh. Saya berhemat serta awam ni daripada buruh. Buruh pernah kerja paling makmal di UST 5 tahun. Kerja juruteknik. Berbagai. Kerja guru tadi, guru kemas. Lain. Kalau ya ambil background Presiden KPEK yang dahulu, ini Presiden KPEK yang lain pada yang lain. Kerja buruh di Mardi, Bantai Bogor, kerja mamal, kerja buruh that time gaji RM1.80. Itu kita tak reti. Saya jadi Presiden Union saya, kan 4 penggal, kan banyak perkara. Itu sebab saya duduk dalam KPEK ni, kan ini sebagai pemimpin, kan memang bila diletakkan Allah Ta'ala saya sebagai Presiden KPEK, orang pun percaya tak percaya. Boleh kata Tok Umar tu bawa ni, anak kecil jangan disangka bapa, besar jangan disangka anak, alis tenang jangan sangka tak ada buaya, kan? Pokok yang tinggi jangan sangka dia boleh teduh orang, kan? Ini pemimpin union, dia tak macam politik. Politik lain. Politik saya senang ni, apa masalah? Masalah dia, duit ya. Nah, saya bagi 20,000, selesai masalah. Buat kerja, cara rasmi ke Masagung, habis. Dia bangkit, tanya orang politik, masalah naik pangkat, tanya KPEK, dia kata. Kita lain. Dan itu sebab kesatuan pembantu makmal ni 10,000 orang pembantu makmal seluruh Malaysia yang bernaung di bawah tuan-tuan ni very strong. Kan? Ini kena jaga. Kan? Last saya nak bercakap ni kepada tuan-tuan sebagai Presiden KPEK. Kan? Ini amat penting. Kan? Perjuangan tak habis. Perjuangan union ni tanpa noktah. Walaupun saya tak ada lagi 4 perjuangan saya akan tinggalkan kepada pemimpin yang akan datang, memperjuangkan sehingga berjaya. 35 perkara dah pun selesai dengan pemimpin yang ada. Itu sebab saya bersyukur dengan 9 pegawai yang ada sekarang, mantap. Kan? Kita bimbang KPEK hari ini, KPEK dah okey. Duit pun ada. Duit KPEK ini, financial KPEK hampir 9 bilion. 9 million. Bukan 90,000. Masa saya ambil alih KPEK ni, nak bayar gaji pekerja pun telefon gabungan.
ke KSKM bila nak bayar gabung ni. Kesatuan UTP bila nak bayar gabung. Nak bayar gaji pekerja tak ada duit. Harap duit gabungan. Nak mesyuarat, nak order makan pun takut. By that time, hari ni sebut je dalam mana meeting kongres. Zaman saya dulu, saya adalah speaker kongres yang paling vokal. Kalau saya keluar bercakap, pastinya Dewan itu akan panas. Zaman saya jadi ahli kongres tahun 90-an, 80-an. Sampai ke Dewan, saya lah orang yang pegang mic dulu. Panas. Umar dah keluar dah, dia kata. Kan? Saya tak adalah nak target jadi Presiden Kepeng. Kan? Tapi bila saya pergi Mekah 203, saya niat dapat Kaabah tu satu hari Allah Ta'ala tunjuklah untuk ni. Akhirnya Allah Ta'ala bagi saya jadi Presiden Kepeng hari ni. Kan? Di depan Kaabah tu Jamran. Kan? Pukul 3 pagi. Kan? Kalau tak Allah, kalau saya ni ditakdirkan boleh melaju sebagai presiden untuk memperjuang hak pekerja, kan, Allah Ta'ala letaklah hajat kami. Akhirnya saya dapat. Dengan ambil alih memula dengan mula 35% naik gaji, hinggalah hari ini 7 tahun ini saya menuju Kepek. Cukup yang paling lama 2 sekretari saya, 2 Perdana Menteri, 4 KSN. Kan? Pelapis dah ada. Kan? Kan? Ni Panluk ada, Saranan ada, Mak Barum, ni Asari nak pergi naik berip, semua dah cukup. Kan? Dalam perjuangan tidak boleh putus. Kan? Kan? Jadi saya kalau meninggalkan Kepek ni, hati saya senang. You duduk je bangun Kepek tu, tak payah lagi dah nak fikir pejabat. Duduk dalam perik, siapa presiden, duduk pelik presiden, duduk bilik seagung, bilik dia, kerja nak buat kerja. Ya, bukan lagi fikir macam mana nak cek financial, nak repair bangunan, nak itu dah tak ada dah. Bangunan dah cantik, daripada bawah sampai ke atas boleh duduk. Dulu di bawah banyak tekes duduk. Di tengah langsung kata ada hantu tunggu. Kan? Di atas aircon kejap sejuk, kejap panas. Sekarang tak payah. 4 jam mesyuarat kongres tak cerita pasal panas sejuk pun. Pejabat Kepek dah selesai. Kan? Financial Congress meeting, allowance ada, insurance ada, makan siap. Dah tak ada macam dulu. Zaman saya dulu nak cari air mineral pun susah. Sejam je meeting. Tak boleh lama-lama. Tak ada benda nak bincang. Hari ni 4 jam meeting. Macam parlimen. 5 jam minggu lepas. Kan? Kan? Itulah Kepek hari ni. You pergi mana-mana sekarang Kepek. Daripada teksi ke, pramugari ke, ini ke airport ke, dalam bilik air ke, di mana-mana nak bergambar dengan mawi presiden kita. Dalam flight pramugari pun tahu Datuk nak ke mana ni. Pergi Sarawak, yang jaga toilet tu pun tahu. Datuk boleh sampai apa ke mana dia jaga toilet. Rupa dia pun pekerja awam buat part time. Kan? Ada di mana-mana. Kepek hari ni. Survey parlimen baru ni kan. Saya lebih popular lah kat situ pun yang lain. Datuk. Sampai kerabat Diraja Johor pun kenal dia. Kan? Air Kepek hari ni, image dia. Jadi kita kena jaga. Betul? Image kita. Itu sebab convention kita 17, 18, 19 ni PM bagi sumbangan lagi. Bagi 300,000 untuk majlis kita sepanjang 3 hari tu.
300,000. Menteri wilayah Tunggak Dina Mansur bagi 100,000 untuk majlis makan malam 18 bulan malam. 400,000 ada duit. Risau orang duit banyak. Dari saya tinggalkan financial care million, bukan saya ambil dulu tinggal puluh ribu. Kesatuan pun kita tak pakai pun duit yang orang kesatuan. Kan? Pejabat pun staf dah bertambah. Kan? Kerja pula okey semua. Jadi kesatuan kena ikut tu. Itu sebab perjuangan masih jauh. Itu semalam saya buat dengan malam ada siang ni kita sedang roadshow. JPA dan KPEC sedang roadshow seluruh Malaysia tentang penambahbaikan skim ini. Kan? Bayang apa kata Presiden tadi, betul lah. Kami ni tak ada perhatian, pembantu makmal ni malang, dia kata pembantu makmal ni tak penting, dia kata PTO tak penting. Ini sebenarnya pemimpin tak boleh bercakap ayat macam ni. Itulah. Sarah Amran tadi, Tuan Haji Amran mengulas apa yang dia maklumkan oleh orang lain. Itu sebab dia cakap macam tu. Saya pun sepa. Kita sebagai pemimpin tak boleh melatah begitu. Yang bercakap malang ni orang yang tak ideali. 10,000 pembantu makmal, 60% menjadi ahli, yang 4% tak menjadi ahli. Dia ni yang meracun ahli-ahli kita, yang membabatu api. Kalaulah naik besok skim pembantu makmal ni, mereka ni apa ni buat? Bantai ideali. Kalau saya malu nak sign option. Kan? Jangan. Saya bincang semalam bila taklimat, saya duduk bilik VIP tu. Kan? KPPA dia, timbang KPPA dia, semua adalah dalam. Kan? Semua skim takkan tercicir dalam semakkan ini. Ini bukan semakkan 1-2 skim. Ini 81 selesai. Kan? Tinggal lagi 160 lebih. Tak banyak. Dah pun dalam sekarang ni dah masuk dalam radar JP, dalam semakkan. Kita target 2014 selesai. Ini KPPA bagi tu ni semalam. 2014 kan. Saya minta beri keutamaan skim-skim yang penting kepada KPEC. Saya akan berbincang dengan beliau ni untuk dimasukkan dalam speech PM. Ada beberapa skim yang terlibat. Berapa puluh lagi yang kita nak dahulukan. Yang lepas tu, yang lain tu, yang ini tak besar-besar lagi. Jadi tak perlu bimbang. Takkan 81 skim saja di bawah SST, yang 168 ni di bawah SSM. Takkan dua sistem dalam anggota perkhidmatan awam. Tak betul lah dia. Itu pun kita jelas. Kan? Takkan hari ni tingkatan 3 dah naik grade 11, pembantu makmal masih kekal 17. Takkan dia dah ada grade 11, grade 14, 14 pun gaji dia dah sama dengan pembantu makmal. 3,000 lebih. Sama dengan pembantu makmal yang baru bekerja 10 tahun. Takkan pap besok pakai wajah, kita pakai kancil. Kan? Itu dia. Memang sekali dia orang ada kemah dia. Dia orang naik dulu. 200,000 ni, yang pap, yang tingkatan 3 ke bawah ni, naik semua grade 11. Yang skim kelayakan dia PMR. Kan? Jadi mereka ni jangan banyak cakap, buat kerja. Tingkatan CJ6 J6 dia dulu, tingkatan 2 dia, tingkatan 3 dia naik level PMR bermula grade 11, S11, S14 kan, U11, U14, 16. Gaji pun tinggi. Bersyukur dia. Kalau pula dia
kena pula KP 1 Julai tu, naik KP dulu. Pergi KP, baru pergi skim baru. Naik gaji lagi. Kumpul ni, selesai. Buat kerja. Dia ambil cerita lagi. Kalau ada pemandu ke, pekerja rendah awam ke, pembantuan pejabat ke, apa yang 1 hingga 10, selesai. Takkan kita ni tak bergerak. Duduk situ je kan. Tak adil lah dalam skim itu. Itu sebab ini KPPA bagi ini kita minta kita ni bersabar. Bukan sabar kita 3 tahun. Bukan sampai 2 tahun, dalam 2014. Kan? Tak lama lagi, sebulan lagi 2014. Bukan 8 bulan lagi. Yang 81 skim ni 7 bulan dia kaji. Diumumkan 25 Mac 2013, baru bajet ni diumumkan oleh PM 7 bulan. So yang ini besok kita target, kita bagi tahu dalam 7 kan, by at least hari pekerja kita tahun ni, tahun depan hari pekerja kita buat di negeri Kedah Darul Aman kan, siapa akan nak pimpin di bawah ni kan, dan kita harap masa tu ada sedikit sebanyak dia punya bayangan ataupun sambutan hari penjawab awam bersama JPA di PICC ataupun MAPA pada tahun 2014, ada sedikit sebanyak dalam itu. Ada 3 peringkat pengumuman, MAPA, penjawab awam bersama JPA ataupun hari pekerja kita by next year. JPA sedang sekarang ni. KPPA telah berbincang dengan ini peringkat OFF dan ini AG sebagainya. Ini kita kena, yang bising sekarang ni tak menjadi ahli. Dia tak tahu cerita ni. Dia provok, bila tak dapat kita, apa guna masuk union, apa presiden ke buat, apa sosial ke buat, apa KSKM ke buat kan. Tanya dia, you ahli tak ahli? Apa hak you cakap? Ahli kita pun kalau tanya kan, tanya dia, you dapat soalan dia pada mana? Macam minggu lepas, apa yang dia bangkitkan kan, dia dengar cakap orang, ada perkeliling dia kata. Tak adalah perkeliling Datuk, tapi kawan tu begitu. Kawan tu siapa? Kawannya ni nak menghanamkan you, dia kata kan. Ini perkara. Dan kita sebagai pemimpin, tuan-tuan dan perempuan, pemimpin Kesatuan Pembantu Makmal, itu sebab saya di UST Pembantu Makmal ni, kita buat bridging program ni. Dan saya UPM 300 lebih pembantu makmal, 180 dah jadi penolong perasan dalam kita buat bridging program. Semalam pun saya bincang dengan Knight Santler USM pasal kes UST ni kan. Jadi pembantu makmal sekolah, dah ada kata kerja dibuat oleh kesatuan, dah ada ke mana arah dia. Mungkin permohonan kesatuan nak grade 29 ni agak berat sedikit. Itu saya beritahu. 29 ni adalah jawatan berat sikit. Sebab kumpulan 29 ni adalah kumpulan profesional. Contoh macam jurawat, dia dapat U29 sebab jurawat adalah kumpulan profesional. Nak jadi jurawat tak boleh tangkap muat, terus jadi jurawat tak boleh. Dia kena pergi attend 2 tahun college apa semua dulu. Nak jadi pembantu pertanian, keluar pun tak boleh. Kena duduk institut pertanian 2 tahun. Ada lain. Kan? Macam Yusti, itu sebab kita buat bridging program. Setahun, 90 kredit. You lulus, naik. KPSL, sekarang ni PSL nama dia. Kepada penolong perasaan C27. Kan? Boleh buat. Pembantu makmal pun boleh ikut mirip yang Yusti punya. Boleh altan bridging program Yusti punya. Kan tak lama setahunnya. Tak lama 90 kredit ikut. Lulus 27. Kan? Boleh buat. Kan? Tapi saya sebulan lagi tak tahu belakang tak boleh buat kot. Kan? Syarat memang syarat
dah ada, channel dah ada dah. Jangan pergi nak pergi jauh lagi. Channel dah ada. UPM, UKM, USM, UTM, UM dah jalan di program. Dah pun naik. Saya UPM dulu bila saya nak buat bincang program tu, apa pegawai kata, jangan dengar cakap ni Umar dia kata. Tak boleh buat JPA tu. Pegawai kata. Yang pegawai telah berhenti dah naik ni, langsung letak dia nak mana muka saya letak ni dah. Dia buat kerja tak nak mempertikaikan union macam tu. Boleh buat. Dia tanya UPM tu, pergi tanya. Okay. Asas dia naik saya lah dengan masa ketika itu. Sampai nak hantar protes, Gako boleh negan. Sekali dah naik, diam. Dah naik pula pensyarah pula petikai kan. Ya kan dulu, saya tak pembantu makmal lagi, saya penolong perasan. Dah act pula dengan kepala kuasan. Ni yang malah kan. Asyik nak pakai lab coat tak nak keluar lah dah. Kadang-kadang nak ngurat pula student. Student ingatkan dia punya doktor ke profesor kan. Saya kerja makmal tau. Tahun 70-an sebelum ada pembantu makmal, pelayan makmal in charge. Saya pelayan makmal, saya in charge. Saya set practical diploma student ijazah. Pelajar tak tahu kita pelayan dia. Boleh pakai baju putih Yakub tu. Dia ingatkan you tah mana punya pasalah ke pressure tu. Saya mesti teragut kan. Rambut panjang pakai lab coat kan. Saya setting pasalahnya. Saya jaga seat teknologi. Semua jenis bunga-bunga ni dalam fikir saya. Family-family dia, bunga jenis apa, ambil pokok bunga pinang, pokok kelapa, saya setting. 400 student. Pembantu makmal tak ada ketika itu. Tak ada, tahun 70-an. 73 UPM tu baru jadi justi. Saya lah orang yang pertama sekali. Kan? Student tanya saya, ni cik ni macam mana ni? Ini family apa? Kan? Itu sebab yang nenek terbayang kerja saya makmal ni. Pensyarah profesor. Bari je senarai, Omar you pergi cari ni. Ni dia. Kita setting. Lepas tu dia ngajar, lepas tu dia tinggal. Kita lah. Student tanya ke kita, ni family, itu dia, situ lah, apalah, macam lah. 5 tahun je kerja tu. Orang yang ingat saya ingatkan. Sampai pensyarah kata, Omar you belajar lah tu. Tak ada masa lah. Kita kepala tak kepala tin belajar. Kawan saya semua belajar. Hari ni menjadi pegawai. Ada yang jadi pensyarah. Kalau tahun 70-an dia datang UPM saya belajar, ingat nak belajar, saya ingat tak different QPEC lah. Kan? Tapi kepala kita ni kepala lain, degel dia lain. Kan degel tu. Jadi union. Masa tu sudah saya duduk yang union, dah pandai memberontak. Kan? Jadi presiden. Masa tu umur baru 20-an, garang dia lain. Lenga nipis. Mau ngigil-ngigil cakap dengan orang. Kan? Sampai takut berjalan ni pasal saya. Dia. Saya dulu. Kan? Memanglah nampak dia macam kecil kan. Semua saya buat. Saya main bola, saya rifle bola, saya main hoki, saya main takraw, saya belang sabit merah, saya askar watiniah, kofral. Kofral ni askar watiniah nak nambah-nambah. Dia dalam poket saya. Nak nambah rifle ke, Stalin ke, pistol, semua saya dah buat. Makan ration askar ke, bulan sabit merah, 3 paku ni julatih. Kan? Ni persempit luar biasa punya. Pasal nak hujung cerita lah kan. Jarang cerita macam ni. Ya. Tak ada. Background saya lah, orang tak tahu. Itu sebab saya ni long ranger, kahwin macam lambat. Umur 40 ke atas baru kahwin. Tapi girlfriend banyak lah kan. Girlfriend susah cerita lah kan. Pergi negeri-negeri semua ada kan. Dalam kampus tu mana kolej semua ada. Kan? Itu dululah punya. Ya. Tapi kita buat kerja. Bila saya ambil alih KPEC 26 Oktober sampai ini saya mesti nak buat KPEC ni satu ini perubahan yang luar biasa. Itu niat saya. Dan alhamdulillah 7 tahun yang rakan-rakan saya ni kan lama ni
ada nan lama, Paluk, Mak Barum ni. Kan? Jadi saya meninggalkan Kipek ni, jangan bimbang. Kita hanya bimbang kalau dia berubah ke pimpin. Dia tengok Kipek duit dah banyak, bangun dah cantik, kereta dah ada. Dia bearing kalian, bukan fokus perjuangan. Fokus besok, kerana nak ambil 9 million ni macam mana nak habiskan. Dia pergilah, nak pergi melawat negeri tu, melawat negeri ni tanpa tujuan. Ni kena jaga. Dulu Presiden Kipek ni kan, ini naik kapal terbang pun ekonomi kelas. Duduk lah belakang benda tangsing. Nak sebut Presiden Kipek pun segan. Hari ni image. Ini kena jaga. Itu sebab ini KSM, Kesatuan Pembantu Amal, great scheme pembantu amal ni kan, jangan bimbang. Justifikasi dia kuat untuk naik taraf itu. Tak sesuai lagi dah pembantu amal ni grade 17 itu. Itu dah. GPA tahu? Siapa cakap dengan GPA? Rakan-rakan ni semua ni kita bincang. Semua tahu? Tunggu masa ketika saja. Tapi 29 saya agak berat sedikit. Itu saya bagi tahu awal. Takut besok marah Presiden. Kita minta 29 tak dapat pun. Kenapa ini juruteknik dapat? Juruteknik yang bezakan juruteknik dengan pembantu amal. Juruteknik ni dia sekarang ni berjumut, dia ubah kelayakan masuk. SPM dah tak ada dah. Dia kena pergi pada SPM dan Politeknik, dia diploma. Dia dah ubah. Kerana juruteknik ni skim profesional. Dia jurutera, penolong jurutera. Kan? Pembantu tani pun jumut. Dia akan tak pergi grade 29. Dia kekal grade G27 daripada G17. Kan? Jadi besok, Yusti dah ada. Pembantu Memang Yusti, kekal. Yusti, research Yusti, kita tak lantik pembantu amal. Orang lantik pun kontrak. Kita dah fokus kepada penolong perasaan C27. Dah ada landasan. Kalau sekolah, inilah landasannya dah. Malam saya bincang dengan Intan, pengarah Intan dari semalam. Kan? Mana-mana yang upgrade, boleh tak Intan minimum khusus 2 minggu ataupun ini 3 minggu? Boleh. Dia kata. Kan? Bagi bantu makmal, tak ada masalah. Naik taraf 27, 17, 22, 26, pergi bridging program. Bridging program tak ada masalah dia. Yang banyak UPM pergi 50 orang, semua lulus. Yang tak habis ni yang ada. Dia kata tak tahu lah Datuk, dia kata sibuk lah ni, itu lain cerita. Yang lain semua lepas. Tak ada masalah. Yang buat semua tuan kita. Syarah tu dia tahu. Kan? Ini. Jadi besok. Tapi penyusunan tugas, dia akan... Mungkin peranan penolong pasangan sekolah masa ketika itu, dia tak lagi dah. Dia buat susun setting bagian. You terlibat dalam demonstrasi. Juru tunjuk ajar dalam itu. Itu dia akan terlibat. Dia tak ada lagi dah. Dulu sekarang ni pun utama, you tak boleh jadi demonstrator. Sebab you tak ada kusuk-kusuk tentu. Ini you terlibat. Pasal C27. Kan? PAP dah naik. PAP on time pada time grade 11. You dah 27. Baru dia seiring. Kan? Ini perancangan dia. Memang betul lah. Pasal menteri sebut tu betul lah. Tapi menteri ni tak lancar skim. Ini dia kan. Jadi itu sebab Kesatuan Pembantu Amal dengan Kipek, Syed Agung Kipek di sini, cadangan fungsi MBK SNT kan. Ada kena kan, rapat benda ni. Ini dia memang kan. Apabila besok JPA panggil untuk membincang lebih lanjut, ini siap sedia kan. Jangan lupakan bawa pakai Kipek kan, yang berkemahiran. Benda kita kena justifikasi. Benda ni kita dah masuk. Cara one-to-one dengan bagian BTO mana, saya dah bincang ke ini. Pangkat pembantu makmal. Kan bagi tahu yang tak ideali itu saya ideali.
Jangan besok kalau berjaya tahu tanda tangan option. Itu sebab dalam KUP 13 tahun ini kita ada, kalau dia tak naik based on dia punya penilaian 3 perkara, untuk 13 tahun kita ada tambah 3 perkara sebagaimana dalam perkeliling tu. Dia boleh buat rayuan. Rayuan tu besok panel tu wakil MBJ ada di dalam. Wakil MBJ tu wakil pekerja lah. Kan? Kalau presiden ada di dalam tu wakil, presiden lah. Kalau sesagung lah. Akan melihat kembali. Tengok yang merayu tu siapa dia. Ahli kita ke tak ahli? Kalau tak ahli, wadah je. Kita kena ajar macam tu. Tahulah rayu ni dia tak pasti. Kenapa dia tak naik KP 13 tahun? Grade 22. Ni. Dia tak pasti prestasi dia buat rayuan. Kita ada dalam tu terlibat sebagai panel. Tengok, oh dia ni Ibrahim ni bukan ahli kita. Kalau panel tanya, macam mana ni? Kita ikut pengurusan dia lah. Macam dia. Kita ikutlah pengurusan apa keputusan dia. Kalau ahli kita, macam mana dia ni mereka turun? Dia ni aktif, memberi sumbangan, kita mempertahankan ahli kita. Jadi besok yang di luar tu, barulah dia panas. Barulah dia menjumpa sesagung minta barang naik dia ahli. Barulah dia kena tuan-tuan dan perempuan ni, pusi tu pusi ni. Kan dia tak kenal. Ini satu sebelum prospek yang lain keluar 2014 kan kita nak ajar orang tak ideal. Ini kita berunding ni, kita minta dalam wakil MBJ tu. Jadi besok kita lah ada kekuatan kita sekarang ni. GPA apa pun sebelum keluar 27 perkiling dia engage yang KPAC dulu, panggil kita bincang ni dia, okey setuju, baru KPPA tanda tangan. Tak ada lagi keluar. Diam 27 perkiling tu. Kan? Jadi besok kalau grade ni usaha dia, kan? Kalau panggil yang tak ada ahli yang beritahu. Kalau balik ni usaha dia kan, kalau tanya pergi dekat ke persidangan, apa hal bentuk apa? Tak tahu cerita pun. Beritahu je tu. Apa Datuk beritahu? Tak tahu cerita pun. Tapi kalau ahli, you boleh kumpul ahli gitu. Kami nak jumpa ahli-ahli kesatuan KSM. Nak bagi tahu taklimat sikit tentang status terkini kedudukan Perintah Mal. Bagi tahu. Tak ahli, tak boleh. Kena ajar macam tu ya. Kan? Saya kalau masa lagi, memang saya nak bergerak. Jumpa semua Perintah Mal siap negeri ni. Kumpulkan, saya nak cakap. Kan? Ahli saja boleh datang. Tak ahli, tak boleh. Perasaan KPAC nak jumpa ahli KSKM saja. Kan? Baru dia kalang kebut. Tak ahli duduk luar. Kan? Dia tak ahli, tak ada hak. Orang lain bayar yuran RM5 sebulan, dia nak bayar RM5 pun tak nak. Kan? Bila bonus yang bulan dia nak 500 dia dapat, 1 gram 7 lah dia dapat. Ini besok kalau dapat ni, kan? Tak tahulah kan dia yang lain tu. Kakak dia bukan dia pandang presiden tu show. Betul lah kan? Yang dapat dia tak terima kasih pun. Kan? Ini kena submit. Jadi gini bang. Kan? Walaupun jurutan naik, pembantu pertanian, pelukis pelan, ranger hutan, pengawas hutan naik, kan? Tak ada sebab yang lain tak naik. Itu kita bayang. Kalau satu skim naik, mungkin grade kita tak naik. Itu satu tu kajian luar biasa. Ini semua grade dah naik. Kan? Ini KPPA begitu. Semalam bawa sahabat bagi tahu Datuk. Dia tahu ni. KPPA tahu saya di sini pagi ni. Meresmikan Mersagong KSKM. Kan? Isu pembantu makmal naik taraf. Dia tahu. Bagian syaraan BPO semua tu. Memang sekarang ni cuma kita kena baik panas lah. Kita buat panas, buat semen, biasanya cemas. Itu strategi kita. Bukan JPA tak buat. JPA buat. Kita nak buat strategi lah. Biar panas, dia cepat buat sikit. Kan? Itu dia. Jadi kita buat macam ni, panas dia. Kan? Semalam buat dia tepeng panas. Jadi benda ni, KPP tu. Besok kat mana Datuk dia kata? Besok saya ada KM tradisional. Saya DPD, semua jumpa ahli ni. Panas-panas, santri je kata.
Kan ni pasal grade dia orang tak naik ni, panas ni kali, kalau boleh cepat sikit dia kata. Itu kerja kita, saya dengan paparai kepek. Kan dia ya memang bagi mandat kepada majlis tertinggi, jangan ada bertanding-tanding selagi tak selesai. Demo tamu ni tak payah bertanding, membawah bawah ni biasalah, generasi muda nak try duduk union boleh, jangan duduk dalam union ni. Ini nak cari kaya tak boleh, nak claim tak boleh, minum pun naik suam. Ini ke standard ini kesatuan KSKM ni. Tahniahlah saya katakan kan, buat hotel ke international, duduk macam ini, relax, memerah otak kan. Tuan ada, timbalan presiden ada, semua ada, majlis tertinggi bendahari semua ada kan. Okey, fokus kita punya itu. Saya percaya boleh dah, boleh dah, perubahan ni akan berlaku. Tak sesuai 17. Tidak. Itu sebab ini memang perkara ini kita bawa dalam 2014 ya, tak lama. Jadi semua dah kita kena ini selalu berkomunikasi pemimpin kan. Ini dah. Jadi kita harap grade allowance dalam semakan MBF sekarang. Imbu tetap perumahan, kalau allowance hotel, allowance tu itu sebab hari tu kita nak naik grade dulu. Bukan nak naik imbu tetap perumahan, naik dulu grade sebelah ni. Tu 600,000 lebih dah pun naik. Tinggal lagi 700,000 lebih termasuk kita yang ada dalam ni. Tak banyak. 60% lagi. Jadi kita bersabar. Dan itu memang saya nak memang ada nak bincang dengan majlis tertinggi sebab pasal kata kerja tu saya tengok dulu dia. Adalah saya bincang-bincang pergi grade tu nak kita nak buat satu ketetapan. Semalam minggu lepas kita ada bincang grade PTO. Kan? Dia nak minta grade yang tinggi pun kita dah bagi tahu. Pasal pembantu takbir ni dia tak boleh lari daripada grade kelayakan SPM. Kan? Semalam saya bincang dengan Intan, dia kata kalau PTO ni naik ke satu grade boleh tak bagi pasal kos. Kita nak buat macam PA. Kata jangan worry, PTO pun panas. Kata PA pun dah naik, takkan PTO tak naik. Bawa tenang. Kan? Saya nak ambil Yusti punya cara membantu amal kita upgrade, nak bawa di peringkat KSKM. Itu dia. Dah ada, landasan dah ada. Dah diiktiraf oleh GPA. Bridging program diiktiraf oleh GPA. Bukan saja-saja kita buat. Lebih baik cuti sekolah ya, semua membantu amal duduk bridging program. Dia 19 kredit tu sebab kita bukan buat hari-hari. IPM buat ikut Sabtu Ahad ke? Kalau kerja tak boleh. Kalau orang cuci sekolah 2 bulan, straight 2 bulan, boleh selesai. Boleh selesai. Kan? Hari tu dia minta begitu, saya kata tak boleh, takkan you nak tinggalkan kerja 2 bulan. Siapa nak buat lab you? Atau dia buat pagi kerja, Sabtu Ahad. Kan? Orang muda semua okay, tak ada masalah. Orang keluarga sikit ada masalah kan. Kan? Jadi dia tahan. Kalau 50 orang, berhentilah 4-5 orang. Tak apalah. UKP lah. Pencel lah grade tu sekali. Otak dah tak boleh terima Datuk dia tu. Umur dah 56 kan. Duduk pelelap, diri pelelap. Jadi nak belajar memanglah agak sikit kan. Tapi silibus you all dia lain sedikit. Itu yang kita nak bincang. Silibus yang mereka sekolah ni dia tak sama yang UC. UC tu agak memang dia dah macam nak taraf diploma lah. UC Melaya dia tarafkan diploma. Saya pergi memang pakai sijil tu. Siap dia punya convocation dia. Bukan? Jadi kita sekolah itu dia. Saya dah nampak benda tu. Kan? Saya dah ni cuma masa ambil yang UC punya bawa. Kita bincang dengan Datuk KSU. Tak ada salah. Jadi itu dia gambaran dia.
Semua ni kita nak settlekan dalam 2014 ni. Kan? Jadi itu dia sedikit sebanyak laporan. Yang lain kita akan ini dari masa-masa kita berbincang. Itu sebab Konvensyen KPEC pada tahun ini 17, 18, 19 kan, mungkin KSKM kan diketua oleh Presiden, Ketua Agung Timbalan dan Esko Kanan kan. Ini memanglah penginapan agak pack penuh, kita target 2,000 orang. PM akan datang meresmikan konvensyen kita kan, Perdana Menteri kan, amanat beliau. PM cukup sayang penjak awam ni kan, dia memang prihatin dalam hal ini kan. Jadi ini terserahlah pada tuan-tuan perempuan, memang ada pertandingan kan, itu serah kepada kepimpinan, cari yang baik dan yang terbaik kan, supaya KPEC ini yang kita segan ni, hormati di ground ini sentiasa unggul dan sentiasa di bawah mulut semua pihak. Dan saya memang tidak bertanding kan, kerana cukup umur pun dah 62 tahun, 62 already, kalau terbalik 26 kan. Jadi okey, tapi kalau ini memohon bantuan, itu saya sentiasa memberi pandangan untuk membantu dalam semua aspek di peringkat KSKM ataupun KPEC. Dia memang adalah bagi sebagai 7 tahun ni memang banyaklah pengalaman liku-liku berbagai-bagai. Dengan SPA dia batal, dengan skim dia, dengan itu dia, dengan memang dah lain. Walaupun saya berhenti bulan 12, dan tidak pun 6 bulan untuk orang tu masih ada. Jadi itu dia, saya minta maaf dan selamat bersidang, selamat memperjuangkan ini kumpulan ini grade pembantu makmal, supaya pembantu makmal ini sentiasa unggul kan, akan berlaku, mesti berlaku perubahan grade dalam tahun 2014 ini terhadap grade tentuan. Dan sekali lagi ucap tahniah kepada KSKM dan barisan kepimpinan kerana berjaya mengadakan persidangan ini dengan jayanya. Sekian, selepas bismillahirrahmanirrahim, saya Brigad Wakil KPEC merasmikan Mesra Agung 2 tahunan Kesatuan Pembantu Makmal Malaysia di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.